109. Ini pun dari segi penggunaan bahasa yang lumrah di kalangan pengguna bahasa Arab. Min sya'nil Arab an tukhbira an ghairil aqil bi khabaril aqil idza nasabat ilayhi syai'an min af'alil uqala. Salah satu perkara yang lumrah dalam penggunaan bahasa Arab ialah Anda boleh menceritakan tentang sesuatu yang tidak berakal seperti menceritakan tentang sesuatu yang berakal. Apabila Anda menisbahkan kepadanya apa-apa perbuatan orang-orang yang berakal. Kita faham satu perkara dulu, saya nak cerita dulu. Apa yang saya terjemah tu kan, terjemah mafhum, bukan terjemah lafzi, bukan terjemah harfiah, tidak. Kalau tak terjemah harfiah tu boleh juga maksud sebenarnya yang tepatnya gini, tapi saya ubah untuk faham, memudahkan faham. Contohnya, coba kita perhati. Min sya'nil Arab an tukhbira. Tukhbira ni dhamir ni, tak ni. Tukhbira ni takdir hiya. Fa'il dia. Dhamir mustatir dalamnya takdir hiya. Hiya tu balik kepada Arab. Sebab Arab ni muannas pada lafaz. Atau isim jamak. Bila isim jamak, makna jamak tu muannas. Itu benarnya. Sebab tu dia kata tukhbira, bukan yukhbira. Satu. An ghairil aqil bi khabaril aqil idza nasabat apabila ia, yakni Arab tu lah, Arab tu, ia yakni Arab. Nasabat tadi tukhbira muannas, nasabat muannas. Jadi di sini fa'ilnya sama, Arab ni dah juga, dia balik kepada Arab ni juga, sebab Arab tu muannas. Ilaihi syai'an min af'alil uqala. Apabila orang Arab menisbahkan, mengaitkan kepadanya, mengatakan kepadanya sesuatu daripada perbuatan orang-orang yang berakal. Saya tidak terjemah begitu. Saya terjemah Anda. Di sini sepatutnya orang Arab lah. Ini terjemah mafhum. Kenapa faham? Sepatutnya salah satu perkara yang lumrah dalam penggunaan bahasa Arab ialah orang-orang Arab menceritakan tentang sesuatu yang berakal seperti menceritakan tentang sesuatu yang berakal. Apabila mereka ataupun ia menisbahkan kepadanya apa-apa perbuatan orang-orang yang berakal, itu baru tepat. Tapi saya ambil mafhum. Gitu. Kalau begini lebih mudah difaham. Kalau tak macam itu pun boleh juga. Terpulang. Tak apa. Baik. Keterangan. Seringkali baca Fatih. Keterangan. Seringkali digunakan perkataan-perkataan yang khusus dengan orang-orang yang berakal untuk sesuatu yang tidak berakal, sama ada ia berupa binatang, benda-benda yang tidak hidup dan sebagainya. Cuma satu syarat diperlukan untuk keharusan penggunaan seperti ini, iaitu apabila anda menisbahkan kepadanya apa-apa perbuatan yang khusus dengan orang-orang yang berakal. Lihatlah beberapa contohnya di bawah ini. Ini kadang-kadang benda yang tidak berakal, tapi dikaitkan dengan dia, digunakan perkataan yang khusus untuk yang berakal. Ini perkara yang lumrah juga dalam penggunaan bahasa Arab. Sebab Quran itu dalam bahasa Arab. Jadi kita kena ambil kira bahasa Arab lah. Yang ini bukan yang ganjil-ganjil, tak, lumrah. Min sya'nil Arab itu maksudnya kebiasaan mereka. Mereka sering menggunakan, bukan benda ganjil. Nak kata bahasa Quran ni ganjil, pelik. Orang jarang guna, orang Arab tanya, orang Arab pun dia tak tahu. Bukan begitu. Walaupun bagi kita pelik. Kita ada yang berakal, ada yang tidak berakal pula. Pada bahasa Melayu kita ada semua tu. Tak ada tu. Ayam makan, kambing makan, manusia makan, sama. Tak ada. Ni makan ni menunjukkan manusia yang makan. Kita tahu macam mana? Ni, tahu sini.
Ni yang makan ni, binatang yang makan. Kita tahu macam mana? Ni sebab bukan itu bahasa Melayu. Mudah. Sebab tu orang belajar bahasa Melayu mudah. Ada kawan saya tu duduk sana, dia tak pernah mari pun Malaysia. Dia boleh cakap Melayu. Ni dengar-dengar, dia cuba cakap. Boleh. Tu nak cerita bahasa Melayu ni mudah. Tak perlu dah nak melera dah. Nak melera, kata ni untuk lelaki, satu lelaki. Ni dua lelaki. Nah, lain makan juga. Tapi kalau seorang lelaki lain, dua orang lelaki lain, jamak lelaki lain, seorang perempuan lain, dua orang perempuan lain, jamak perempuan lain. Itu yang kita belajar tasrif tu. Kan? Yang belajar tasrif tu nak ingat benda tu. Jadi ni ada perkataan yang memang digunakan untuk yang tidak berakal. Dia sangat membezakan antara yang berakal dengan yang tidak berakal. Walaupun kita kata apa pentingnya cara benda-benda macam tu, akal tu kan ada nilai dia. Kita tengok dari sudut seni, nilai seni. Akal tu kan ada nilai. Takkanlah yang sama yang berakal makan dengan yang tidak berakal, yang berakal buat dengan yang tidak berakal. Yang berakal buat, kalau dia niat baik dapat pahala. Yang tidak berakal apa? Banyak tu benda berbeza. Orang berakal dia buat sesuatu ada kira-kira dia, ada maksud dia. Kalau ayam makan, kambing makan, ada ke maksud apa-apa? Sepatutnya kena ada beza. Kalau dia kata begitu sudah gitu. Yalah masa ada kelebihannya gitu kan. Bahasa Melayu yang mudah tu lah kelebihannya. Mudah tu lah. Baik, lihatlah beberapa contohnya di bawah ni, baca. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Bermaksud, mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah dari anak. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 116. Perkataan ma yang tersebut di dalam ayat di atas memangnya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Perkataan qanitun yang tersebut di akhirnya pula adalah sirah sifat dalam bentuk jamak muzakkar salim yang memang digunakan untuk makhluk yang berakal. Sifat makhluk yang berakal dinisbahkan kepada sesuatu yang tidak berakal di sini kerana salah satu perbuatan makhluk yang berakal telah dilakukan olehnya, iaitu kunut atau tunduk patuh. Jadi cuba tengok, ma dalam bahasa Arab isim mausul kan, kita tahu dah. Tapi dia untuk yang tidak berakal. Sebelum ni kita dah belajar dah, kadang-kadang untuk yang tidak berakal diguna yang berakal. Itu ada juga. Ni yang tidak berakal. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Bahkan kepunyaan Allah juga segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Kullun, semuanya, yani ma fis samawati wal ardh, yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya lahu qanitun, tunduk patuh kepadanya juga. Jadi nak ceritanya ma ni digunakan untuk yang tidak berakal. Ma fis samawati wal ardh, segala yang ada di langit di bumi. Baik, kita kata pula segala yang ada di langit di bumi semua tidak berakal. Malaikat itu tidak berakal, manusia tidak berakal, berada di bumi juga tu. Kenapa guna ma? Ada kalanya guna man fis samawati wal ardh. Man itu untuk yang berakal. Kenapa pula gini? Ni ma fis samawati wal ardh, nak kira mana lebih banyak, yang berakal dengan yang tidak berakal? Lebih banyak yang tidak berakal. Jadi guna ma di sini atas dasar taklid, bukan bermakna nak menafikan di langit bumi ni tidak ada yang berakal. Dah. Nak cerita yang lebih banyak. Kira-kiranya kita pada pandangan kita, dia tak erti tu beribadat tu tunduk patuh kepada Allah, sujud kepada Allah. Tak erti tu nak tasbih tu. Sebab dia tidak hidup. Kita kata dia tidak berakal. Rupanya tidak begitu. Taklid. Ini kaedah taklid dia pakai. Ini pun kaedah bahasa Arab juga. Tapi dia kata kullun lahu qanitun. Sampai-sampai dia sebut ma untuk tidak berakal tu dia sebut qanitun. Dia qanitun ni sifat ni digunakan untuk yang berakal saja.
Tadi tidak berakal, tapi dia guna untuk berakal. Seolah-olahnya semua ni bukan manusia saja yang berakal saja, yang tidak berakal tu pun tahu taat dan patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah. Sebab itu kita dah baca kan sebelum ni, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada suatu apa pun melainkan semuanya bertasbih. Tasbih tu bukan berakal atau tidak berakal. Kerja tu. Kerja orang yang berakal tu. Cuma pada dengan kita nampak dia tak erti. Sebab dia bahasa dia, cara dia. Cara dia. Jadi diguna di sini, ma ni dipakai juga untuk, walaupun ma ni untuk tidak berakal, tapi dikatakan dia seperti yang berakal. Sebab apa? Sebab dikaitkan sifat yang berakal dengan dia. Dan dikaitkan sifat itu saja-saja ke? Ataupun memang kenyataannya begitu? Tak, memang kenyataannya begitu. Cuma kita tidak tahu. Allah dulu cerita kepada kita. Kullun lahu qanitun. Ini kita kata, ma ni ada juga yang berakal. Di langit, di bumi ni, segala yang di langit, di bumi ni bukan yang tidak berakal saja, yang berakal pun ada. Kalau kita kata qanitun itu merujuk kepada yang berakal lah. Kalau dia guna man sini, jadi makna man tu sahaja, yang berakal saja, yang buat kerja macam. Sedangkan tidak, yang tidak berakal pun erti, tunduk kepada Allah. Gitu maksud. Cuma dia tidak bersemayam seperti kita lah. Dia tidak berpuasa seperti kita. Cara dia sendiri. Kita tak tahu. Allah tunduk cerita kepada kita. Bahawa mereka tu pun tunduk patuh, taat kepada Allah. Di tempat lain dia sebut tasbih. Tasbih ni, yang berakal buat tu. Jadi, wa min syai'in, tidak ada suatu apapun. Tidak ada suatu apapun melainkan bertasbih. Maknanya semua lah. Dia ni bertasbih. Ni papan ni bertasbih. Macam-macam lah tasbih. Ada cerita abah saya, biarlah saya cerita. Saya dah cerita dah dulu. Dia ni pelik sikit. Almarhum dah, mati dah. Tapi Allah SWT tunjuk pada dia. Dia ni orang pandai juga dah. Abah saya belajar luar negara juga. Memang pandai lah. Kira-kiranya dalam bidang sains ni dia PhD lah juga. Dia minta pergi ke Mekah tu, dia minta dengan Allah tunjuklah keajaiban mu kepada aku tu. Aku nak tengok, nak saksikan sendiri. Pelik juga. Bila dia kata begitu, daripada dia pergi naik kapal terbang lagi, dia dengar duduk tasbih lah, dinding-dinding segala benda ni, seat ni semua ni duduk tasbih lah. Terkejut dia. Sampai pergi di Mekah sepanjang-panjang. Begitulah dia dengar. Ada yang tasbih, ada bertahmid, ada macam-macam. Akhir sekali dia letih. Tidur pun dengar. Minta, ya Allah, cukup dah. Balik hilang. Naik kapal terbang, balik hilang. Pelik juga kan. Kalau Allah SWT nak tunjuk kepada seseorang pun, itu hakikat. Itu orang bagi buka sikit lah rahsia. Buka sikit nampak. Dia bukanlah orang alim. Dia orang biasa. Tapi Allah SWT nak tunjuk. Orang mengaji lah, orang mengaji tinggi. Cuma dia bukan alim. Tapi dah Allah SWT nak tunjuk. Dia minta sangat. Kepada orang seperti itu kan cukup. Cukup. Nak kata macam mana. Jadi yang kata tasbihnya kata qanitu nampak semua ni. Ma'afis samawati wal ardh. Memang betul. Tuhan tak buka kepada kita, ya dah. Kalau buka penat kita. Letih. Main dengar semacam. Nasib baiklah Tuhan bagi hak juga telinga kita ni. Hidung kita ni hak juga baunya. Kalau tidak, letih. Segala benda yang jauh-jauh tu pun bau. Segala benda dengar. Tuhan bagi letak dinding tu mujur, nasib baik. Boleh juga kita rehat. Syukurlah. Sebab apa? Berapa banyak makhluk-makhluk yang kita tidak nampak. Kalau kita nampak, boleh jadi kita kena minta izin. Nak lalu sikit. Jadi sebab orang gila. Padahal orang tak nampak. Jin berapa ramai. Tak nampak. Kalau bagi nampak, terpaksalah kita nak minta izin dengan dia nak lalu.
Tapi oleh kerana dia makhluk tidak seperti kita, orang panggil makhluk halus, kita langgar dia macam langgar angin, tak ada apa. Tidak melanggar jadi seperti langgar tiang. Tidak jadi gitu. Sebab dia itu makhluk halus. Boleh kalau Allah SWT nak tunjuk. Itu peristiwa betul. Dia cerita. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Ini antara benda rahsia dalam Quran yang kita kena perhati. Satu contoh lain saya nak tunjuk ni kan. Cuba tengok ni. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Ini sama lah. Saya tidak memahami semua, tapi kalau kita tahu kaedah ni bertemu kita dapat. Tapi dia kena orang ada asas jugalah. Kalau tak ada asas, susah juga nak tahu kan. Dialah Tuhan yang menjadikan malam dan siang, matahari dan bulan. Kullun semuanya fi falakin, di falak masing-masing, yasbahun, sedang berenang-renang. Yasbahun, berenang-renang. Baik. Ni al-lail wan nahar, malam dan siang. Tak apalah tu, kita letak di tepi dulu. Asy-syams wal qamar. Ni memang berjirim. Memang berjirim. Matahari dan bulan itu. Matahari dan bulan ini berakal tak? Tidak kan? Tidak berakal kita kata. Tapi Allah SWT guna yasbahun. Ni yasbahun ini khusus untuk yang berakal ni. Sama seperti ini juga. Ni qanitun. Sirah jamak muzakkar salim memang diguna untuk yang berakal. Jadi kenapa Allah guna begitu? Cara perjalanan dia tu, perjalanan planet-planet ni macam yang berakal. Kalau yang gila bawa kereta macam mana? Melanggar lah, ikut jatuh parit apa kan. Sebab yang berakal bawa tu lah, walaupun beribu-ribu pun tak melanggar. Tengok apa ni, lampu merah dia berhenti. Sebab dia ada akal. Kalau tak ada akal, sebab ada akal. Jadi di sifat ni, berenang-renang tu tak melanggar, tak terbentur, tak belagak orang kata. Sebab apa? Macam yang berakal. Cuba tengok. Kullun fi falakin yasbahun. Banyak dia sebut kullun fi falakin yasbahun. Termasuk bumi. Termasuk bumi. Jadi kenapa berenang tu? Dia duduk di angkasa. Di luar angkasa lah. Duduk terapung-apung gitu, belenik-belenik. Pusing-pusing. Gitu. Macam berenang. Macam bola-bola yang berada di dalam air. Bukan duduk dalam satu ikatan macam kita kata buat tasbih tu. Dia dalam satu ikatan tu, tali tu dia terikat gitu. Dah masing-masing gitu. Kullun fi falakin, sama juga. Ini pun sama. Kenapa begitu? Nak ceritanya oleh kerana yang tidak berakal tu dia ada sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang yang berakal. Dikatakan dia tu begitu juga buat, seperti yang berakal. Seperti yang berakal. Jadi digunakanlah yang tidak berakal itu untuk yang berakal. Begitu. Baca lagi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Bermaksud, ingatlah peristiwa ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayah anda, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Surah Yusuf ayat 4. Dhamir yakni kata ganti nama jamak muzakkar salim hum dan setengah jamak muzakkar salim sajidin yang khusus digunakan untuk makhluk yang berakal telah dikaitkan dengan 11 bintang, matahari dan bulan. Sedangkan semua itu termasuk dalam makhluk-makhluk yang tidak berakal.
Yang mengharuskan sifat makhluk yang berakal digunakan untuk makhluk-makhluk yang berakal ialah kerana salah satu sifat makhluk yang berakal telah dikaitkan dengannya, iaitu sujud. Apa ni? Ra'aituhum li sajid. Hum ini diguna untuk yang berakal saja. Sajidin ni sirah ni. Sebab tu kata lebihlah kalau orang yang belajar bahasa Arab. Dan kita tahu kenapa Allah SWT Quran ini dalam bahasa Arab, pilih dalam bahasa Arab. Sebab ia dapat menampung semua, dapat menampung perkataan-perkataan itu, dapat menampung maksud yang seni macam tu. Dia dapat menampung. Tapi kalau bahasa lain mungkin tak dapat. Ni kepada orang yang tahu bahasa tu dia faham. Padahal bintang-bintang, matahari dan bulan itu tidak berakal mengikut kaedah biasa ni yang kita fahamnya begitulah. Tetapi telah digunakan untuk semua itu perkataan-perkataan yang khusus dengan orang yang berakal. Kenapa? Kerana nampak macam orang yang berakal. Perbuatan itu nampak macam yang berakal. Baca lagi. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Bermaksud, kemudian dia Allah menuju kepada penciptaan langit sedang langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan sukarela atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sukarela. Surah Fussilat ayat 11. Sirah jamak muzakkar salim ta'i'in yang khusus dengan makhluk yang berakal telah digunakan sebagai sifat langit dan bumi. Keduanya dikatakan telah menjawab perintah Tuhan dengan berkata, kami datang dengan sukarela. Padahal keduanya bukanlah makhluk yang berakal. Sebab yang mengharuskan penggunaan seperti itu ialah kerana langit dan bumi telah melakukan sesuatu yang khusus dengan makhluk yang berakal, iaitu datang dengan sukarela. Jadi di sini jelas sebagaimana kita yang belajar bahasa Arab lah, yang tahu bahasa Arab, dia tahu as-sama mu'annath. Kan? Idza as-sama'u syaqqat, idza as-sama'u fatarat. Pergi mana-mana pun, dia mesti dia guna bersama dengan fi'il ataupun apa-apalah yang mu'annath. Daripada situ kita tahu langit itu digunakan sebagai mu'annath. Betina, langit itu betina. Dia ada betina jantan pula dalam bahasa Arab. Tidak seperti bahasa kita. Al-ard sama juga. Al-ard mu'annas juga. Seperti kita dah baca sebelum ni kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa qala al-insanu ma laha, bukan ma laha. Itu balik kepada al-ard. Al-ard itu mana mu'annath. Itu buktinya al-ard itu mu'annath. Dan bukti lagi, cuba tengok. Allah kata kepada langit dan kepada bumi, i'tiya. Itu untuk tasniah. Untuk dua. I'tiya. Itu. I'tiya. I'tina. Itu tasrifnya. Itu tasrifnya. Baik. Qalata. Dua-dua tu kalau muzakkar qala. Qalat qalata. Dua betina. Tasniah mu'annath. Qalata. Ataina tak apalah. Ta'i'in. Kira-kiranya kalau nak kata dua, sepatutnya dia kata ta'i'atain. Gitu. Ta'i'atain. Dengan sirah mu'annas. Apa? Sebab apa? Sebab dia jadi hal. Kalau orang yang pandai bahasa Arab dia tahu. Itu jadi hal. Jadi hal ni dia kena sesuai dengan sahibul hal dia. Kan? Sahibul hal dua mu'annath, dia kena dua mu'annath lah.
Sepatutnya kita kata kalau kita ni nak guna bahasa Arab biasalah. Kita akan kata qalata ataina ta'i'atain. Tu baru betul. Sekali tengok macam salah. Sekali tengok macam salah guna. Jangan. Dia macam perangkap pula di sini. Tidak salah. Tidak salah. Di situlah letak seninya. Sebab Allah SWT nak cerita langit dan bumi ni, perbuatan dia tu, cakap dia tu macam yang berakal. Apa bukti yang berakal? Kalau kata ta'i'atain, tak. Dia tidak menunjukkan begitu. Walaupun dari segi perkaitan lafaz tu, itulah yang paling sesuai. Yang lebih sesuai. Sebab sahibul hal dia tu, dua mu'annas. Kena ta'i'atain lah. Kalau dua muzakkar, ta'i'ain. Dua muzakkar, ta'i'ain. Kalau dua mu'annas, ta'i'atain. Dua-duanya tidak dipakai. Yang dipakai ialah ta'i'in, jamak muzakkar. Kenapa? Untuk mengisyaratkan kepada langit dan bumi itu perbuatannya macam yang berakal. Kalau guna dua perkataan tadi tidak memberi makna itu. Itulah seni. Susah. Susah. Sekali tengok kita kata salah. Dia kalau buat tamrin, latihan lah, latihan mengarang, biar sesuai antara fa'il dengan fi'ilnya, antara hal dengan sahibul halnya, maka guru akan kata salah buat gini. Salah. Kalau kedua-duanya itu muannas, sepatutnya kena kata ataina ta'i'atain. Orang yang berhenti bahasa Arab yang mahir, dia akan kata yang ni lebih sendiri. Sebab kalau sebut gitu, dia tidak sampai maksud. Tidak menampakkan kedua-dua ni seperti yang berakal. Sedangkan Allah SWT nak menyatakan itu. Jadi nak menyatakan itu maksudnya dia kena ta'i'in. Bukan ta'i'ain. Ta'i'ain pun tak boleh. Kalau kata ta'i'ain jelas salah. Sebab apa? Dua tadi muannas bukannya muzakkar. Kenapa nak kata ta'i'ainnya? Yang tepat yang tidak salahnya ta'i'atain. Tetapi maksud Allah nak di sini nak cerita benda lain. Nak cerita perbuatan tu, keadaan itu kalau kamu macam yang berakal. Macam yang berakal. Sebab ta'at ni, ta'at tidak ta'at dan akal ni, ini perbuatan yang berakal, bukan perbuatan yang tidak berakal. Gitu. Jadi cuba perhati, itu seni bahasa yang digunakan. Seni bahasa yang digunakan. Adakah cara guna macam ni tidak diguna oleh orang Arab? Tiba-tiba Quran saja guna begini? Tak, diguna oleh orang Arab. Itu ceritanya. Sebab tu kita kata dalam tajuk ni min sya'nil Arab. Bukan min sya'nil Quran. Min sya'nil Arab. Jadi nak kata bercanggah dengan kaedah bahasa Arab, tak kena, tidak bercanggah dengan Arab. Ahli sastrawan dia guna benda macam ni. Sastrawan dia guna. Walaupun orang biasa kata, tak kena. Kamu siapa? Nak lawan sastrawan negara. Sesoalnya gitulah. Kamu tu siapa? Nak kata salah. Dia guna. Sesoalnya. Jadi sastrawan Arab guna macam ni. Al-Quran mari sesuai dengan bahasa Arab tu lah. Tak lagi daripada bahasa tu. Gitu. Jadi ini banyak berkait dengan bahasa. Berkait dengan bahasa, jadi orang yang tahu seluk-beluk bahasa Arab tu, dia orang Kelantan kata lebih jeliga lah. Jeliga. Orang luar tak tahu faham ke tidak jeliga. Saya nak urai sedikit lah bahasa Kelantan ni kan. Bukan nak urai Quran saja lah. Sebab kalau nak bahasa surat ni apa, saya pun tak tahu. Jeliga ni kalau orang sira tahu sira. Musim-musim bulan puasa ni kan, orang buat sira pisang, sira labu, sira macam-macam kan. Kalau manis dia tu setakat luar saja, tidak sampai ke dalam.
Nah, tak jeli kau orang panggil. Kalau mani dia tu 100 daripada dia sampai ke dalam. Oh, sampai ke dalam. Mana? Itu baru jeli kau. Masuk betul. Sepenuhnya masuk. Bukan masuk sebahagian saja tidak. Maksud sayanya, kalau orang tu ada asas bahasa Arab kan, ini apalah. Kalau tak ada asas, susah lah. Boleh jamak muzakkar salim ni. Susah. Jamak muzakkar salim digunakan untuk yang berakal. Jadi Allah telah guna tu. Walaupun selapis kita tengok, sepatutnya guna yang ni. Dia tak kira gitu. Sebab itulah mengaji ni pun banyak kelasnya. Bukan kelas 1 saja, bukan sekolah rendah saja. Ada mendengar pula. Ada universiti. Dia ada banyak peringkat. Jadi begitulah bahasa ni pun begitu. Nak kata ini bahasa pelik tak pernah orang guna. Tak. Memang guna. Jadi tanyalah. Sebab itu dia ada syair-syair jahiliah. Syair jahiliah tu perlu. Cuma saya tak buat mari sini. Kalau saya buat mari jadi panjang lah. Buku dia dipanjang lah. Dengan syair-syair yang banyak lah, yang mengarut-garut tadi lah. Yang gila orang tu. Syair gila orang. Banyak lah. Tak kira yang mengarut, jangan kira. Ini sekarang kita nak bahasa. Tapi saya rasa cukup dah yang ni. Cukup. Kalau sebut itu, masjid pula tak sedap bulan-bulan puasa ni kan. Untuk merapu macam tu. Merapu, dinilai merapu dari segi isi. Dari segi bahasa, tak standard. Penilaian ahli bahasa. Buat marilah penyair kemudian hebat-hebat. Tak boleh. Bukan hujah dalam bahasa Arab. Bukan hujah. Lepas tu pengkaji bahasa ni, macam Mutanabbi kau kata, mereka boleh korek lagi, disilap dia. Itulah kalau tidak tulis. Kalau yang tu payah nak cari silap dia. Sebab tu standard. Bahasa Arab standard. Orang Arab pun walaupun dia tidak guna bahasa ni dalam percakapan dia guna bahasa Amiyah, tapi dia segan kalau orang guna bahasa ni. Dia hormat. Boleh bahasa Quran, boleh bahasa ni. Dia sendiri pun tak guna. Kadang-kadang tersasul dalam sembahyang baca. Itulah. Dan jim jadi ga. Jamal jadi gamal. Sudah. Jadi gamal. Qaf tu jadi a. Qawi. Wa huwal qawi. Wa huwal awi. Dia baca. Arab pun. Tetapi biasanya tidak lah. Yang kita dengar sembahyang tarawih apa tu pasal bagus itu yang belajar betul, yang belajar lain. Lepas tu dia beringat juga kalau sembahyang yang cakap tu pun bila mari sini betul lah. Bila menulis dia menulis ni, tak ada tulis tu, tak ada bukan bahasa tu. Ilmu yang tak ada, semua bahasa fusha sampai sekarang. Walaupun penjajah berjaya memisah-misahkan Arab tu jadi bahasa Amiyah banyak, tapi mereka tidak berjaya. Orang Arab tu semua sekali guna bahasa ni. Kalau rasmi terus bahasa ni. Surat, buku bahasa ni. Tak ada bahasa tu. Cakap-cakap gitu ada dah. Luar-luar. Yang dalam tidak. Mereka tidak dapat korek. Hapuskan sampai ke akar umbi. Tak berjaya sampai sekarang. Penjajah buat macam mana? Asalnya tanah Arab itu sama. Ni bahasa Arab Iraq, ni bahasa Arab Lebanon, ni bahasa Arab Morocco, ni bahasa Arab Mesir, ni bahasa Arab Saudi, lain-lain. Tapi luar saja. Dalam dia sama. Susah. Sebab dia berakar umbi ni. Ni bahasa ni memang berakar umbi. Cuma kesilapan banyak jugalah berlaku kepada orang-orang yang sudah tinggal bahasa ni. Walaupun tinggal dalam percakapan saja. Tapi apabila dia menulis ni, kadang-kadang pengkaji, pengkritik tu boleh lagi sebut ni di sini dia silap.
Sepatutnya gini. Boleh sebut. Sebab itu tak boleh jadi hujah. Hujah dalam bahasa Arab ialah bahasa Arab lama. Orang panggil Al-Arabul Arba. Hujah. Kan? Ingat kan? Yang dia tidak mengaruh kan? Yang tidak mengaruh tak apa dalam masjid. Mana al-baqa' taqallubu syamsi wa ghurubuha min haythu la tumsi. Al-yawma a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Misalnya. Itu dalam kita nahwu ada kan? Dalam kita nahwu. Itu tepat tu. Hujah tu. Hujah. Tak apalah. Anda boleh jadi itu contoh-contohnya. Selain daripada ini pun sama. Termasuklah yang saya kemukakan tadi kullun fi falakin yasbahu. Jadi adanya yasbahu ni mengisyaratkan kepada perbuatan yang tidak berakal itu macam yang berakal. Itu hanya dilakukan oleh orang yang berakal sahaja. Oleh orang yang berakal sahaja. Jadi sebab itu digunakan yasbahu. Kalau nak kira asy-syamsu wal qamar kullun fi falakin yasbahu atau kulluhuma tasbahani. Tasbahani fi falakin. Tasbahani ada dua. Kenapa pula yasbahu? Sebab nak maksud tadi itulah. Maksud tadi nak cerita benda yang tidak berakal ini perbuatan yang sekarang macam yang berakal. Sebab itulah digunakan yasbahu, bukan tasbahan. Kalau kata yasbahan pun tak kena.